Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Seperti biasa kita mulakan tumpuan kepada bajet 2023 yang akan dibentangkan hujung minggu ini di Parlimen, dan kita akan melihat kepada apa lagi butiran yang harus terkandung dalam dokumen setahun mendatang. Baik, seterusnya iaitu pertama sekali kita memberikan tumpuan tentang apa yang diharapkan di dalam bajet 2023. Kerajaan diminta menunjukkan keterusan dalam membantu golongan warga emas dengan menghapuskan kerenah birokrasi, terutama dalam proses permohonan bantuan. Pandangan itu diluahkan Haris Mansur, 67 tahun dari Teluk Air Tawar, Butterworth, Pulau Pinang, yang kecewa dengan kerenah birokrasi ketika memohon bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Ujarnya syarat lapuk seperti perlu mengemukakan surat sokongan YB perlu dihapuskan kerana ia tidak lagi memberi kelebihan kepada pemohon. Sebaliknya, warga emas perlu diberi keistimewaan tertentu dalam proses permohonan bantuan, terutama kepada mereka yang tidak mempunyai pencen atau sumber pendapatan bagi meneruskan kehidupan. Pernah minta BKM, Biro Bantuan Kebajikan Masyarakat. Lepas tu dia orang cakap suruh bawa surat sokongan daripada YB. Saya dah bawa. Dia kata tak, kami tak terima. Lepas tu macam mana nak minta lah surat sokongan dulu suruh bawa bank. Lepas tu tak dapat. Lah ni baik jangan bagilah. Kalau banyak sangat birokrasi, warga emas nak minta pun susah. Apa nak buat? Anak-anak pun bukan gaji besar. Kami nak buat macam mana? Pencen bukan ada. Kerja pun tak ada. Bagi kaki tangan swasta, Muhammad Azmi Abdul Rahim, 45 tahun, mahukan kerajaan merangka agenda untuk anak muda terutama berkaitan ekonomi digital kerana dunia kini memasuki fasa online atau era ekonomi gig. Bagi untuk ekonomi, bagi saya, dia perlu ubah dari segi macam persaingan Asia lah. Macam sekarang Thailand, Vietnam, dari semua tu. Dari sudut kemahiran penjualan, macam sekarang ni kita pun ada sistem online, banyak lagi lah. Kerajaan jangan lepas tangan untuk macam hari ni perlu untuk macam mengundi, semua turun. Okey, boleh yang tu boleh, yang ni boleh. Tapi itu semua last sekali tak ada apa-apa. Perlu ubahlah dari sikap benda tu semua. Untuk lebih kemajuan rakyat Malaysia, pemuda daripada semua bangsa lah. Sementara itu, suri rumah yang berniaga kecil-kecilan Hasnaini Kasim, 46 tahun, mengakui terkesan dengan kenaikan harga komponen plastik kerana kenaikan bukan sekadar 20 sen tetapi RM3 hingga RM4 sekaligus menjejaskan peniaga kecil. Itu saya meniaga cuma meniaga kecil-kecilan je lah, buat macam-macam ni lah meniaga, tapi orang kata apa, dulu harga barang ni dalam macam saya duk beli isi ayam baru RM14 lebih. Lah ni lari sampai RM29, RM30. Nak dapat untung apa, terpawai pun dulu RM8 lebih aja. Lah ni pergi sampai RM12, RM11, RM9, RM12 tu. Habis tu bila kita nak naik harga barang, orang komplain dekat kita. Habis macam mana? Orang kata apa, macam orang hak berniaga barang-barang tu macam ambil kesempatan saja lebih. Tu kalau boleh tu minta kerajaan lah ambil tindakan apa yang sepatutnya untuk rakyat-rakyat macam rakyat mahir macam kami ni lah kan. Hasnaini berkata kerajaan perlu tegas dalam isu kenaikan harga barang agar tidak wujud situasi rakyat melihat seolah-olah kerajaan hilang kawalan terhadap syarikat yang menaikkan harga sesuka hati. To answer your question, masalah paling kronik di Malaysia bukan masalah pengangguran semata-mata. Masalah paling utama adalah underemployment. Underemployment ni adalah apabila seseorang itu ada ijazah, ada TVET, ada diploma, tetapi akhirnya bekerja dalam sektor yang tidak kena-mengena dengan pengajiannya dan ada hutang yang tinggi, gaji rendah. Baik, sedikit bingkisan yang kami bawakan tadi berkaitan dengan borak anak muda, di mana topik itu juga kami akan bincangkan pada jam ini, iaitu berkaitan dengan pendidikan. Kita ingin melihat secara holistiknya apa yang harus terkandung dalam
dokumen bajet 2023 berkaitan dengan pendidikan. Terlebih dahulu, untuk mendapatkan gambaran penuh keadaan pendidikan negara untuk data-data tertentu, kita bersama dengan rakan setugas Nina Rozman yang ada menyediakan data-data tertentu termasuk kemasukan siswaza dan juga data PISA untuk kita mengetahui kedudukan sebenar pendidikan negara pada ketika ini. Nina. Baik, terima kasih Najib. Dan sekarang ini kita nak teliti bagaimanakah prestasi dan kedudukan untuk sistem pendidikan kita. Jadi saya akan mulakan dengan iaitu Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu Statistik Pendidikan Tinggi antara data terkini iaitu pada tahun 2020 iaitu bilangan kemasukan, enrolment dan keluaran mengikut peringkat pengajian di IPT, Institut Pengajian Tinggi bagi tahun 2020 di mana anda dapat lihat iaitu PhD. Saya mulakan dengan PhD iaitu Public University, Universiti Awam dan IPTS iaitu Institusi Pengajian Tinggi swasta. Dan di mana anda dapat lihat perbandingan antara PhD antara universiti awam dan swasta di mana lelaki dan perempuan. Saya akan kongsikan keseluruhan jumlahnya di mana iaitu lebih tinggi kemasukannya berbanding di universiti awam iaitu lebih tinggi berbanding universiti swasta dan termasuk juga dengan enrolment iaitu mempunyai sebanyak universiti swasta iaitu 37,000 melebihi dan iaitu universiti swasta universiti awam 37,000 dan universiti swasta 9,000. Dan ini kita dapat lihat universiti awam mempunyai enrolment kemasukan pelajar PhD lebih tinggi di universiti awam berbanding universiti swasta. Dan apabila kita melihat bilangan kemasukan enrolment untuk PhD, bagaimana pula dengan sarjana di mana sarjana juga di mana kita dapat lihat universiti awam iaitu mencatatkan peningkatan iaitu lelaki dan perempuan sebanyak 18,000 dan universiti swasta sebanyak 9,000 dan untuk enrolment iaitu sebanyak 54,000 untuk universiti awam dan 28,000 untuk institusi pengajian swasta. Dan kita dapat lihat iaitu kemasukan dan enrolment di mana universiti awam mempunyai kemasukan lebih tinggi berbanding institusi pengajian swasta. Termasuk juga dengan diploma lepasan ijazah di mana postgraduate diploma kita dapat lihat iaitu mempunyai public university awam di mana mencatatkan jumlah 1,170 dan iaitu enrolment sebanyak 2,000 dan keluaran iaitu sebanyak 700. Dan ini adalah bilangan untuk sarjana master dan diploma lepasan. Dan bagaimana pula dengan kita dapat lihat sarjana muda bachelor degree di mana iaitu mempunyai universiti awam dan mempunyai universiti swasta dan juga politeknik iaitu terdapat beberapa bahagian untuk bachelor degree di mana kita dapat lihat itu kemasukan iaitu mencatatkan antara yang tertinggi di universiti awam sebanyak lebih 100,000 berbanding universiti swasta 70,000 diikuti juga dengan politeknik. Dan kita dapat lihat kemasukan sarjana muda di peringkat universiti swasta lebih tinggi berbanding institusi swasta dan juga politeknik. Dan ini adalah antara kategori untuk sarjana muda. Dan bagaimana pula juga dengan diploma lanjutan iaitu mencatatkan diploma lanjutan tiada angka di mana institusi swasta mencatatkan beberapa angka iaitu sebanyak intake 166 dengan enrolment 1,200. Dan ini adalah bilangan kemasukan enrolment untuk diploma lanjutan. Dan apabila kita melihat pula bilangan enrolment dan keluaran mengikut peringkat pengajian di IPT di mana diploma itu terbagi kepada beberapa bahagian di mana universiti awam, universiti swasta, politeknik dan college community. Dan kita dapat lihat iaitu untuk diploma antara universiti private iaitu swasta mendapat catatan tertinggi lebih 53,000 manakala college community hanya dengan 42 untuk kemasukan di peringkat diploma. Dan apabila kita dapat lihat iaitu bilangan kemasukan enrolment dan keluaran, jadi bagaimana pula bilangan pelajar antarabangsa mengikut institusi bagi tahun 2020. Kita dapat tengok di mana jenis-jenis institusi iaitu universiti awam dengan jumlah lebih 33,000, IPTS lebih 62,000, politeknik 1 dan untuk kita masukkan sekali sekolah dia lebih 30,000. Dan ini adalah peratus-peratusnya untuk setiap jenis-jenis universiti. Dan apabila kita dah dapat lihat di bahagian jenis ini terdapat juga iaitu KPM mencatatkan 600 dan Pusat Kemahiran Kementerian Pendidikan KPM mencatatkan 100 lebih, termasuk juga dengan KSM dengan Public University Mobility dan termasuk juga private mobility iaitu 100 dengan jumlah jenis-jenis institusi yang saya kongsikan sebentar tadi dengan mendapatkan jumlah sebanyak lebih 131,000. Dan ini adalah bilangan pelajar antarabangsa mengikut institusi. Dan jadi bagaimana pula dengan proses TVET kita? Bagaimanakah taburan keluaran keseluruhan graduan TVET pada 2018 hingga 2020 iaitu sebelum pandemik dan sehinggalah pandemik mengikut pengajian. Di mana anda dapat lihat iaitu ijazah diploma
mencatatkan antara yang terbesar untuk graduan keseluruhan taburan TVET iaitu 63.2% pada tahun 2018 dan 58.2% pada 2019 dan pada 2020 mencatat sebanyak 59.7%, diikuti juga dengan ijazah pertama warna pink ini dan juga diploma lanjutan. Dan ini adalah kedudukan TVET pada ketika 2020 yang dikeluarkan pada tahun lepas 2021. Dan bagaimana juga kita dapat tengok di sini teliti iaitu bagaimana taburan keluaran keseluruhan graduan TVET iaitu pada tahun convocation iaitu pada ijazah pertama kalau kita dapat lihat antara 2018, 2019, 2020 dan juga diploma lanjutan, diploma dengan sijil. Anda dapat lihat ini adalah semua negatif di mana menurun kepada sebelum pandemik kita mendapat antara angka-angka yang ini dan bandar 22 memburukkan lagi keadaan. Namun kita dapat lihat perubahan peratus pada tahun 2021-2020 mungkin sedikit lebih baik berbanding 2020 kerana ini adalah antara tahun yang kita dilanda bencana pandemik COVID-19. Jadi antara untuk pengajian TVET ini bertujuan untuk memenuhi kehendak industri dengan memenuhi iaitu training iaitu technical dan vocational untuk memenuhi kehendak industri dengan memberikan iaitu pelajar-pelajar daripada segi training yang mereka perlukan. Jadi apabila anda melihat bagaimana pula juga dengan program penilaian pelajaran antarabangsa PISA, di mana PISA ini adalah program untuk menilai di manakah kedudukan matematik, sains dan juga iaitu bacaan kita. Dan kita dapat lihat setakat ini adalah antara data terkini di mana Malaysia berada pada kedudukan 47 dan 48 dan penilaian pada tahun 2018 yang dilakukan, iaitu manakala Singapura, Jepun, Korea Selatan dan Vietnam telah menunjukkan pencapaian mengagumkan di mana menduduki slot teratas dalam kalangan 78 negara yang dinilai secara konsisten. Dan ini adalah program penilaian pelajar antarabangsa PISA yang kita dapat tengok. Dan bagaimana pula purata pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD Malaysia. Dan kita dapat lihat Malaysia meningkat dalam semua tiga literasi iaitu membaca, matematik, sains berbanding penilaian dilakukan pada 2012 dan 2019. Dan pada anda dapat lihat warna merah ini menunjukkan mewakili Malaysia dan warna kuning ini negara-negara lain dan purata OECD inilah purata global secara optimum dan inilah ada kedudukan literasi Malaysia yang kini untuk membaca, matematik, sains dan ini adalah antara data-data sebelum pandemik COVID-19 di mana yang diadakan penilaian di bawah iaitu PISA diadakan setiap 3 tahun sekali. Dan apabila anda sudah melihat purata pertubuhan kerjasama dan kita dapat lihat juga lebih 54% pelajar daripada 15 tahun iaitu berada di level 2 Pro kecakapan dalam literasi membaca di mana mereka memahami apa indeks dan konten-konten yang mereka baca. Dan ini adalah antara purata pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi di mana Malaysia setakat ini berada di tahap optimum. Dan bagaimana pula dengan angka-angka statistik utama Siswaza Malaysia pada 2020-2021 yang dikeluarkan oleh terbitan laporan oleh Jabatan Perakaan Malaysia yang dikeluarkan pada tahun ini Julai di mana anda dapat lihat iaitu jumlah ijazah kalau kita dapat perbandingan pada tahun COVID-19 2020 dan 2021 di mana jumlah siswaza di sini pada waktu COVID iaitu 2.8 juta di mana 2021 kita berada di fasa peralihan kita dapat lihat peningkatan jumlah siswaza itu kepada 3 juta dan tenaga buruh daripada 2.5 juta meningkat kepada 2.6 juta dengan pembukaan kebanyakan ekonomi yang memerlukan tenaga kerja siswaza. Dan apabila anda dapat lihat pada ini adalah untuk rangkuman ijazah dan bagaimana pula dengan diploma di mana kalau diploma kita dapat lihat pada waktu COVID-19 2.5 iaitu graduan siswaza diploma di COVID-19 kita dapat lihat ia agak rendah namun pada tahun 2021 kita bangkit juga dengan jumlah siswaza kepada 2.6 juta dan di mana anda dapat lihat iaitu tenaga buruh pada tahun 2020 untuk diploma juga daripada 2020 meningkat pada tahun 2021 dan ini adalah antara data-data yang dapat saya kongsikan untuk statistik utama siswaza Malaysia yang berada pada tahun 2020 dan 2021. Dan apa yang dapat saya katakan Najib ini adalah kita dapat tahu sektor pendidikan adalah sektor penting dalam pembangunan negara. Jadi dan sektor pendidikan juga ini adalah sektor yang diberi peruntukan terbesar dalam belanjawan ataupun bajet
bajet yang diadakan setiap tahun. Jadi apa yang kita mahu teliti sekarang, adakah program-program ataupun iaitu sistem pendidikan sedia ada itu memadai, dan apa yang perlu diteruskan dan apa yang tidak perlu diteruskan, dan apa yang perlu ditambah baik untuk masa-masa akan datang agar kita, negara Malaysia, sistem pendidikan dapat bersaing di peringkat global dan mengecap kejayaan. Najib. Terima kasih Nina. Itu kebanyakannya adalah data berkaitan dengan pusat ataupun institusi pengajian tinggi. Kita juga ingin melihat pada pendidikan rendah dan juga menengah. Kita bawakan pakarnya Dr. Anwar Ahmad, iaitu pakar pendidikan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor, pertama sekali, kalau kita melihat ini bukan isu yang baru. Ketika pandemik melanda, kita saksikan banyak ataupun wujudnya terma the lost generation, generasi yang hilang. Ini adalah anak-anak kita yang tidak dapat hadir ke sekolah ataupun perubahan sistem kepada adaptasi digital itu mengganggu pembelajaran mereka dan sebagainya, menyebabkan banyak mereka ketinggalan. Mungkin 2 tahun sudah berlalu, kita berpindah ke endemik pada ketika ini. Kita juga perlu fokus menyelesaikan masalah golongan ini. Pada hemat dan juga pandangan doktor, adakah kita sudah cukup melaksanakan apa yang perlu untuk mereka ini? Baik, terima kasih Najib dan juga Nina. Yang pertama sekali, bukan sahaja Malaysia tapi di seluruh dunia kita terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan malang sekali lah bagi kita sebab kita antara negara yang menutup sekolah begitu lama, hampir 1 tahun setengah ataupun hampir 250 hari persekolahan ditutup. Ada negara-negara dunia yang hanya menutup sekolah mereka sekitar 3 bulan ataupun 90 hari persekolahan. Jadi kalau kita tengok dari segi impaknya itu, memanglah impak kepada pendidikan anak-anak kita sepanjang pandemik itu sangat besar sekali. Walaupun KPM belum mengeluarkan laporan lengkap sebenarnya berkaitan dengan impak pandemik kepada sistem pendidikan negara kita. Tapi berdasarkan jawapan-jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan dalam sidang parlimen dan juga beberapa data yang telah dihasilkan oleh penyelidik-penyelidik di universiti, kita tahu bahawa impaknya sangat besar. Kumpulan yang paling terkesan adalah anak-anak kita yang berada di tahap 1, tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, kerana mereka ini didapati mengalami kemerosotan dari segi penguasaan 3M. Jadi walaupun ada beberapa usaha yang dilakukan oleh KPM seperti mengadakan KPM Perkasaku, catch up plan dan sebagainya, tapi pada saya melihat kepada impak yang terlalu besar itu dan usaha yang dibuat itu mungkin tidak begitu cukup untuk memberikan anak-anak kita satu program pemulihan. Ya. Jadi pada saya kita belum berusaha sepenuhnya. Masih ada ruang-ruang untuk kita pertingkatkan untuk memulihkan anak-anak kita daripada impak itu. Doktor, apabila kita bercakap mengenai isu pembangunan semula pendidikan pasca pandemik, di mana kita dapat lihat di sekolah rendah menghadapi kemerosotan dalam mengira, membaca dan juga menulis, iaitu 3M akibat pandemik disebabkan keciciran pelajar tahap 1. Namun kita juga perlu sediakan mereka untuk iaitu penyediaan kemahiran untuk hadapi masa depan. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Contohnya macam dana khusus, bagaimana doktor? Ya, yang pertama sekali yang penting untuk dilakukan adalah untuk mengenal pasti kumpulan sasar, targeted group. Kumpulan manakah yang sebenarnya terkesan akibat pandemik ini. Dan kalau kita mengikut data-data yang disediakan di peringkat antarabangsa yang dikongsikan oleh OECD dan juga UNESCO, ada 3 kumpulan yang harus diberikan perhatian untuk kita lakukan pemulihan segera. Yang pertama sekali adalah anak-anak daripada keluarga miskin di kawasan bandar besar. Mereka ini dapati berada dalam keadaan yang hilang pembelajaran mereka selama pandemik disebabkan oleh ibu bapa tidak mampu untuk menyediakan gadget dan juga akses internet ataupun talian internet. Jadi apabila sekolah-sekolah di bandar biasanya menggunakan pembelajaran dalam talian, anak-anak ini adalah kumpulan yang tidak dapat meneruskan pembelajaran mereka kerana tidak ada keupayaan dari segi penyediaan gadget dan internet. Kumpulan kedua adalah anak-anak kita di kawasan pedalaman. Walaupun mungkin ibu bapa ada kemampuan untuk menyediakan internet dan juga menyediakan peranti di kawasan luar bandar, tetapi disebabkan oleh kemudahan infrastruktur akses internet itu tidak ada di kawasan luar bandar dan pedalaman, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak KPM dan juga oleh
pihak Kementerian Komunikasi, kita dapati mereka juga tidak dapat belajar dengan baik. Dan kumpulan ketiga adalah kumpulan anak-anak yang memerlukan pendidikan khas. Mereka ini biasanya pembelajaran mesti bersemuka, dibimbing, dan mereka memerlukan guru untuk berada di sebelah mereka untuk belajar. Tetapi sepanjang pandemik mereka tidak dapat meneruskan pembelajaran bersemuka. Mereka juga adalah kumpulan yang terkesan. Jadi tiga kumpulan ini, dan mungkin juga ada kumpulan-kumpulan lain yang kita kena pasti, adalah kumpulan utama yang perlu diberi perhatian dan pemulihan segera. Jadi pada saya bajet memang perlu disediakan untuk kita segera memulihkan anak-anak kita yang berada dalam kumpulan yang kita panggil sebagai rentan ini. Mereka ni vulnerable dan mereka perlukan bantuan lebih daripada kawan-kawan mereka yang mungkin lebih baik dan lebih bernasib baik. Doktor, sudah tiba masanya mungkin kita melihat kepada silibus kita yang perlu dirombak untuk kita lebih mencerminkan perubahan semasa dalam dan juga menjadikan pendidikan berkualiti dan juga pada masa yang sama menjadikan modal insan yang cukup berkualiti. Tidak kiralah di peringkat rendah ke menengah ke maupun di peringkat pengajian tinggi sekalipun. Mungkin apakah langkah pertama yang harus dilaksanakan dalam konteks ini untuk bajet 2023? Baik, sebenarnya kurikulum yang kita ada ni Najib adalah kurikulum yang telah digunakan sejak tahun 1983 untuk sekolah rendah dan 1988 untuk sekolah menengah. Walaupun pada 2017 kita telah membuat semakan semula dan memperkenalkan kurikulum standard, iaitu kurikulum yang dikatakan baru, tapi jika kita buat perbandingan sebenarnya adalah menggunakan kerangka yang sama. Jadi pada saya selepas pandemik ini kita sudah tahu bahawa kita memerlukan kurikulum yang baru yang lebih berpusatkan kepada murid-murid. Mungkin kurikulum yang lama dia lebih berasaskan kepada peperiksaan. Tetapi kita tahu bahawa pada tahun 2020 dan 2021 UPSR dan PT3 sudah dimasukkan. Jadi kurikulum yang berasaskan peperiksaan ini sudah tidak relevan sebenarnya untuk sistem pendidikan negara kita. Yang keduanya, kalau kita lihat kurikulum kita yang lama ini berat, dia padat dan dia berasaskan kepada hafalan. Sebab untuk tujuan peperiksaan. Sedangkan kalau kita lihat kepada keperluan masyarakat ataupun pendidikan masa kini adalah kemahiran baru, kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan dan yang sebagainya yang memerlukan kurikulum yang lebih fleksi dan decentralized. Maksudnya guru-guru dan sekolah-sekolah lah yang merancang apakah bentuk aktiviti yang nak dilaksanakan. Jadi kalau kurikulum kita menggunakan kurikulum yang lama berasaskan peperiksaan, tetapi peperiksaan itu sendiri sudah dimansuhkan. Jadi sudah tentu tidak relevan lagi untuk kita menggunakan kurikulum yang lama. Sebab tu kurikulum kita mesti berubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan pada masa ini. Baik doktor, kita pun kita berada di zaman sekarang yang menghadapi perubahan kehendak pasaran yang semakin dinamik di seluruh dunia, termasuk juga dengan iaitu pendilian pelajar yang tidak terlalu membebankan pelajar. Cara mengajar dan belajar sudah pun berbeza di mana 2 tahun ini kita sudah mengadaptasi pun teknologi dan juga digital. Dan kita tidak boleh patah balik dan kita sudah masukkan iaitu UPSR, PT3. Jadi bagaimana apabila sudah dimasukkan, jadi bagaimana untuk kita menilai prestasi ataupun kemahiran mereka ni dengan cara terbaik dan berkesan? Baik, sebenarnya mengikut keadaan semasa, kita menggunakan kaedah penilaian ataupun pentafsiran berterusan ataupun dalam negara kita dipanggil sebagai pentafsiran bilik darjah, PBD. Memang betul, PBD ataupun pentafsiran berterusan ini adalah kaedah yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh dan dia bukan sekadar mengukur kognitif pelajar, pengetahuan pelajar, tetapi juga ia mengukur kemahiran, sahsiah, keupayaan yang selain daripada akademik. Jadi jika kita lihat ataupun kita bandingkan, memanglah pentafsiran yang jenis baru ini lebih baik sebab ia memberi manfaat yang lebih daripada hanya akademik. Tetapi kita juga jangan lupa bahawa pentafsiran berterusan ini memerlukan kerangka-kerangka dan juga keperluan-keperluan yang berbeza dengan peperiksaan yang kita amalkan dahulu. Untuk melaksanakan pentafsiran berterusan, asasnya adalah aktiviti dalam bilik darjah. Jadi kalau kita nak melaksanakan aktiviti, tentulah sukatan pelajarannya tidak terlalu banyak. Bilangan murid dalam sesuatu bilik darjah juga tidak terlalu ramai. Kemahiran guru juga mestilah berada kadar yang terbaik.
Jadi senarai-senarai ataupun kerangka-kerangka diperlukan ini perlu disediakan oleh KPM jika kita nak melaksanakan pentafsiran yang berterusan seperti yang kita amalkan sekarang. Jika tidak, apa yang akan berlaku adalah masyarakat khususnya ibu bapa akan merasa was-was. Adakah pentafsiran yang dilaksanakan sekarang ini lebih baik daripada pemeriksaan? Jadi saya menyokong penuh pentafsiran berterusan ini dengan syarat KPM menyediakan keperluan-keperluan yang saya sebutkan tadi supaya pelaksanaan penilaian pentafsiran ini benar-benar mengukur dan kita boleh menilai murid-murid kita berasaskan potensi dan bakat mereka yang mereka ada. Doktor, kalau kita melihat pendidikan sentiasa menjadi dan juga menerima peruntukan terbesar melalui bajet sejak mungkin lebih 15 tahun yang lepas pun. Namun realiti sebenar dari segi infrastruktur sebagai contoh masih lagi belum mencerminkan jumlah tersebut. Bagaimana boleh kita menguruskan peruntukan dengan lebih baik dan juga mempunyai iltizam politik mungkin untuk memastikan bahawa peruntukan ini sampai kepada sasarannya yang paling penting, Doktor? Betul. Kita memang menyediakan bajet yang besar untuk pendidikan. Saya ingat sekitar 12 tahun yang lalu. Malah kita pernah sampai ke tahap 21% bajet kita diberikan untuk pendidikan. Maksudnya kita adalah sebuah negara yang memang mementingkan tentang pendidikan kerana kita antara negara di dunia yang menyediakan peruntukan yang besar. Tahun 2022 yang lalu 52.6 bilion ataupun 16% diberikan untuk pendidikan. Jadi peruntukan ini jika kita lihat secara teliti dia lebih ada dua. Yang pertama adalah belanja operasi dan yang kedua adalah belanja pembangunan. Dan kalau kita lihat hampir 75% belanja operasi, maksudnya belanja yang telah ditetapkan seperti bayaran gaji guru dan sebagainya, penyelenggaraan perkara-perkara yang melibatkan operasi yang kita tidak boleh ubah lagi sebab itu adalah komitmen kita. Yang tinggal sekitar 20% itu adalah belanja pembangunan dan belanja itulah yang kita gunakan untuk meningkatkan sistem pendidikan negara kita. Jadi kalau pada saya isu yang paling penting untuk kita selesaikan adalah isu infrastruktur sekolah. Pada saya kita mungkin ada berbagai program Sekolahku Sejahtera misalnya yang baru dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan. Tetapi pada saya jika sekolah dalam keadaan daif, infranya tidak begitu memuaskan, keadaan bilik air tandas ataupun kawasan sekolah yang tidak begitu berada dalam keadaan yang baik, amalan-amalan ataupun apa juga program yang cuba kita nak lakukan di sekolah tidak akan berjaya dengan baik. Disebabkan oleh keadaan infra dan juga keadaan sekolah yang tidak begitu memuaskan. Jadi pada saya kita masih lagi memerlukan peruntukan khusus untuk menyelesaikan isu-isu sekolah daif, sekolah yang berhadapan dengan masalah infra yang serius dan kita harapkan bukan sahaja peruntukan datang daripada kerajaan tetapi juga penglibatan pihak swasta, pihak-pihak yang mungkin mempunyai kepentingan kepada pendidikan, PIBG misalnya dan berbagai-bagai pihak lain dapat membantu pihak kerajaan untuk memberi sumbangan dan juga membantu kerajaan dan pihak sekolah untuk menyediakan sistem pendidikan. Kita tidak boleh bagi berharap kepada hanya satu pihak saja kerana pada saya kerajaan telah melakukan yang terbaik dengan menyediakan peruntukan yang begitu besar. Right. Tetapi kita juga harus memperkasakan jaringan dengan pihak swasta, industri, ibu bapa, masyarakat dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh lakukan kerana sistem pendidikan kita memang menyediakan pendidikan untuk semua anak-anak di negara kita. Baik, terima kasih Doktor kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Dr. Anwar Ahmad, Pakar Pendidikan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan kita mengharapkan berbaki 3 hari lagi. Jumaat ini sebenarnya 4 harilah untuk kita mendengar bajet 2023 apakah yang akan terkandung dari sudut dan juga konteks pendidikan. Terima kasih Doktor sekali lagi. Kita akan berhenti rehat seketika. Negara Awani akan kembali selepas ini.